Tak ada juga tak rubrik. Okay, ni lah. Okey, ni adalah kertas tugasan kamu, betul? Kertas laporan, betul? Okay, jadi kertas A4 ni apa kena sediakanlah. Jadi yang ini dia seolah-olah macam ni Boleh tak saya cabut ni, boleh lah kot. Okey, cikgu macam ni. Mana kamera? Kamera. Okey. Sekejap, cikgu pusing kamera. Cikgu pusing kamera. Cikgu tutup ni kamera kat ni. Okey. Ni cikgu punya. Tak nampak lagi. Okey. Kamu nampak tak kertas yang cikgu buat ni? Nampak tak? Nampak tak? Okey. Saya nak siapa pakai kertas A4? Bukan kertas. Ni kertas A4 ni memang semua orang kena buat kertas ni. Semua kena ada. Kamu ikut ukuran yang seperti dalam kertas kertas projek. Margin 4 cm dekat sebelah kiri kan. Ni kan sebelah kiri 4 cm. Sebelah kanan 2.5. Okey, sebelah bawah. Sebelah bawah ni pun 2.5. Mana ni? Saya tunjuk sini lah. Kena siapkan 2.5. Sebelah atas 2.5. Kena siapkan. Saya nak kamu buat macam ni. Okey. Nanti ni dia punya sebagai mainframe dia. Mainframe dia. Nanti bila tulis nanti kertas ni, kertas yang dah siap ada border tu letak dekat belakang. Jadi kertas A4 dekat depan. Allahu Akbar. Jatuh pula puan. Nampak ni okey. Jadi kat sini, ini dia punya ni apa yang kena buat lah. Laporan tu kena, ini dia buat dalam kertas dalam komputer. Jadi kebanyakan mungkin ada yang ada komputer, ada yang tak ada. Tapi untuk memudahkan, untuk memudahkan kalau bahagian tu bahagian pengiraan dia kena guna tulisan tangan. Bahagian pengiraan ni adalah bahagian kalau lihat pada kertas laporan projek tu kan cikgu ambil tulis sini kita ambil. Kalau situ kan dia kata bilangan pertama muka surat depan. Muka surat depan tu kena pakai komputer lah. Yang kedua objektif kajian. Jadi kamu kena tahu apakah objektif kajian ni. Okey. Ini adalah bentuk dia. Yang tarikh ni jangan pakailah Tarikh ni dia ni kalau SEM lepas punya, sesi lepas punya, tapi kita guna pakai yang sama. Ini cara tulis cari jurnal. Okey ni. Kita tengok kat sini. Nanti cikgu akan ulang balik cuma hari ni. Okey, kat sini kan diminta objektif kajian. Masing-masing boleh Okey, objektif kajian ni kalau kamu perhatikan ini adalah pengenalan. Sebelum kita apabila kita buat laporan kita kena ada pengenalan. Jadi kamu boleh gunakan pengenalan ni ataupun kamu ubah sikit ke ayat dia atau kamu ambil yang baru pun boleh. Okey. Ini untuk bahagian pengenalan. Saya nak tunjukkan bahagian ini adalah pengenalan. Okey, ini adalah situasi. Situasi ni agak sama tak dengan kertas laporan kamu yang dapat hari tu? Hello? Sama ya, sama. Sama Masa saya. Okey, dekat sini. Okey, objektif kajian ni kamu lihat dekat situ situasi. Kat situ situasi. Saya teruskan bincang kat sini, saya tak nak bazir masa. Okey. Ini. Okey, kamu perhati kat sini. Okey, objektif kajian. Kamu tengok situ sebuah taman terbengkalai ingin dibaik pulih. Anda dan kumpulan ditugaskan melakukan kajian ni. Satu kumpulan 4 orang. Kelas kamu ada 15. 1, 2, 5. 15. Yang lain ada 4 kumpulan, ada satu kumpulan ada 3 orang. Okey. Nanti hantar kumpulan tu kena bagi.
kena masuk dalam grup WhatsApp. Saya nak tahu kamu tulis dah kumpulan kamu siapa. Okey. Kita balik pada laporan. Okey, ini adalah taman air terbengkalai. Nak dibaik boleh. Ini yang betul kan. Kalau kamu tengok kat mana-mana, kalau taman apa, perumahan ke, nama ke dia ada macam tangki air Okey, ini taman ni lah. Tangki air. Nah, ni lah. Ni tangki air tu Okey, kamu dikehendaki melakukan kajian kos baik pulih sebuah kolam air. Beberapa maklumat berkaitan perlu diperolehi dan dianalisa untuk membantu kerja-kerja kamu, kerja-kerja anda. Taman air mempunyai tangki air besar berbentuk cendawan seperti rajah di bawah. Okey, sekiranya kamu ni adalah kontraktor, kamu adalah kimpalan. Kamu biasa buat dengan besi Okey, sekarang ni tangki air pun daripada besi, betul? Kan? Besi. Tapi kalau tangki air, kalau kita tak nak bagi dia berkarat, orang kimpalan akan buat apa tangki air ni? Tak nak bagi berkarat. Hello? Okey, kamu kalau tangki air, kamu tak nak bagi dia berkarat, apa yang kamu buat pada besi tu? Dia punya penutup. Tak tahan. Dia ada. Tangki air ni memang ada penutup. Buat ni lah. Apa? Kalau tangki air kamu tak nak bagi dia berkarat, kamu buat apa? Spray. Spray apa? Spray supaya dia tak berkarat. Yelah, spray. Kenapa? Spray air, spray minyak. Spray dia punya besi. Spray besi tu dengan apa? Tangki air daripada besi. Macam mana kamu tak nak bagi dia berkarat? Okey, contohlah cikgu ambil paling mudah macam pagar rumah kamu lah. Pagar rumah kamu. Kalau lama-lama dia berkarat, betul? Betul. Okey, apa yang kamu buat supaya dia tak berkarat? Apa mak ayah kamu buat pada pagar rumah kalau tak nak bagi berkarat? Cuba kau perhatikan. Saya tahu mengecat. Kena cat. Kamu kena salutkan dia. Kamu kena salutkan dia dengan cat untuk mengelakkan daripada berkarat. Tu ada cat minyak kan. Satu cat minyak kan, cat minyak hitam tu kan tak nak bagi. Satu cat minyak baru kita sapu cat. Okey. Itu kalau pagar. Okey, ini adalah tangki air. Sekarang kita nak baik pulih tangki air ni. Kalau kamu perhatikan tangki air, kalau nak baik pulih, biasa dalam tangki air ni ada air. Jadi apa yang kamu nak buat? Macam mana awak nak baik pulih tangki air yang terbengkalai ni? Apa yang kamu kena buat? Kena buang air dulu. Buang air buang saja ke terjun daripada atas tu ke bawah ke? Orang bawah pun mati lah. Ada alat-alat dia untuk buang air. Macam letak paip dia. Letak paip. Okey, ada idea. Okey, letak paip, ada alat nak macam mana air tu kamu nak keluarkan daripada tangki. Tangki tu kamu nak bagi, air tu awak nak pindah ke mana? Pindah ke dalam longkang. Maknanya buanglah. Buang. Buanglah. Okey. Jadi sekarang ni tangki air, awak nak buang air. Awak nak buang air tu. Okeylah. Itu satu cara. Jadi kalau tangki air ni, biasanya kalau tangki air ni, apa yang perlu awak tahu kat tangki air ni? Bersih. Bersih. Tangki air kat rumah kita tu rasanya berapa liter boleh isi? Kan? Adakah setiap rumah dia punya tangki air sama besar? Tak. Jadi macam mana kita nak tahu tangki air ni? Berapa dia punya tangki air? Tangki air ni nak isi air. Kalau air tu unit apa? Unit air. Air unit dalam apa air? Ni, apa? MM. Betul ke? Tak. Mililiter. Mililiter. Oh, yang lain cuba tengok. Awak beli air botol mineral. Awak tengok dekat botol tu milimeter ke? Kalau tengok kat botol. ML. ML mililiter ataupun liter. Jadi air ni kita nak tahu dia, kita tahu liter. Liter tu unit bagi isi padat.
Ya. Kita air tangki air. Ada air. Air dalam tangki tu kita kena tahu isi padu. Okey. Okey. Masih tangki air lagi. Okey, tangki air ni bila awak nak tahu isi padu, apa kena tahu lagi daripada isi padu? Kita dah belajar apa dalam tajuk pengamiran? Dah tengok tak kertas? Dah tengok tak kertas laporan yang saya hantar ni? Dah tengok tak kertas laporan yang saya post tu? Dah baca tak? Dah baca ke belum? Tengok betul dekat bawah belakang tu. Kita scroll. Okey, betul. Ya, kita tahu kan luas kolam. Ni gambar, ni tangki air, taman air punya kolam. Okey, dengan ni dia punya pandangan kolam seperti gambar raja ni. Okey. Ini, lepas tu, ini tangki air kat atas tu. Kerata rentas tangki. Okey, ni kolam dewasa, dia tuang air tu kan. Okey. Tadi awak kata buang dalam longkang. Cik senyap lah. Daripada jawab dalam longkang tu, cikgu dah agak dah kamu tak baca. Okey. Okey, ini adalah. Ini ada soalan apa perkara yang perlu kamu tahu. Di mana kamu kena cari luas. Luas. Jadi luas kolam. Kolam ni kolam dewasa. Air dan tangki. Air tangki tu kamu kena tahu berapa isi padu. Isi padu air dalam tangki tu. Bila air tekan tangki tu dia nak bekalkan dalam kolam. Dalam kolam tu kena tahu luas kolam. Okey, isi padu air dalam tu cukup tak nak isi dalam kolam. Kena tahu tu. Yang kolam tu nak bagi cantik. Kalau kita tengok kat hotel-hotel siapa rumah yang ada siapa rumah yang ada kolam renang. Kolam renang takkan ni nak lepek lepas simen biasa kan. Mesti ada jubin. Jubin adalah corak bagi nampak cantik betul. Jadi kena tahu pula bilangan jubin dia. Okay. Kena tahu pula kolam tu berapa tinggi nak buat. Dan itu semua akan kita perhatikan dalam tajuk projek. Jadi sekarang ni tajuk asal kita tadi adalah membaik pulih kolam. Jadi sekarang kita kena tahu dia punya objektif kajian. Objektif kajian. Okey, masing-masing ada pensil, ada kertas. Ada kertas conteng. Okey, ambil buku lama-lama. Ada tak? Ambil buku lama-lama. Ya. Ada buku lama-lama masing-masing, ambil buku lama-lama. Cikgu tak suruh awak sediakan ni, silap cikgu. Lupa nak beritahu dalam WhatsApp. Standby dulu nak buat ni kan awak tulis dekat kertas kertas buku lama-lama, tulis nanti baru tulis elok-elok atas kertas A4 ataupun kertas tajam. Masa cikgu bincang ni awak tulis dan conteng lah. Draft ke. Okey, kita draft. Okey, jadi kat sini, apa objektif kajian? Kamu kena nyata dengan jelas objektif kajian ni. Jadi nak baik pulih kolam. Jadi nak baik pulih kolam, jadi objektif soalan 6, situasi. Okey, pertama sekali awak kena kenal pasti masalah. Yang pertama sekali, kamu kena kenal pasti masalah yang pertama. Okey. Macam mana nak kenal pasti masalah ni? Okey, dalam kenal pasti masalah ni kamu kena ada banyak yang kamu kena pasti. Ada 5 yang kamu kena kenal pasti. Kan? Ada 5 perkara yang kamu kena kenal pasti. Okey, kalau kamu perhati pada soalan tu, kamu kena pasti apa ni? Kat muka surat surat 8 tu kan? Ada 5 perkara kan? Jadi 5 perkara tu kamu kena cari. Inilah. Kita nak tahu luas kolam dewasa Okay. Sekarang ni dah ada kertas dah? Dah ada dah? Masing-masing dah ada? Okey. Ada. Kena pasti masalah. Okay. Ayat ini anda dan kumpulan. Jadi kita ambil ayat dia. Anda dan kumpulan ditugaskan melakukan kajian. Okey. Jadi kita ambil ayat dia. Bagi membantu menganggarkan kos baik pulih. Okey. Bagi membantu menganggarkan kos baik pulih, kita perlu mendapatkan, apa tadi? Kita perlu mendapatkan anggaran luas kolam. Kan? Soalan ni tadi kan? Okay. Kita perlu dapatkan anggaran luas kolam. Yang pertama. Yang kedua, kita perlu dapatkan isi padu air yang boleh ditampung oleh kolam. Kita nak buat kolam kan?
Jadi kita kena tahu isi padu air yang boleh ditampung oleh kolam. Kemudian kat sini apa lagi minta nombor 5. Okey. Kemudian kita kena tahu kedalaman kolam yang sesuai. Kedalaman atau kat situ dia kata apa? Dalam soalan tu ketinggian aras air. Kedalaman atau ketinggian aras air yang sesuai bagi kolam. Okay. Lagi apa lagi kita kena buat? Okey, kita juga kena mengetahui kapasiti tangki air besar tu. Tangki air besar tu kita kena tahu berapa kapasiti dia, berapa muatan yang dia boleh bekalkan air kepada kolam. Maksudnya air dalam tangki tu cukup tak bekalkan dalam kolam. Bukan buang dalam longkang Cikgu betulkan balik Bukan air tu buang dalam longkang. Walaupun kita nak baik pulih tangki air tu air tu jangan buang dalam longkang membazir. Sebabnya air tu kalau orang nak lepas simen boleh pakai air. Dapat tak salin? Dapat salin? Okey, saya ulang balik Untuk kenapasi masalah, bagi membantu menganggarkan kos baik pulih, kita perlu mendapatkan anggaran kos kolam. Pertama. Yang kedua, kita kena tahu isi padu air yang boleh ditampung oleh kolam. Dan kita kena tahu aras kedalaman kolam yang sesuai. Maksudnya tinggi aras air lah. Tinggi aras air itu maksudnya kedalaman. Okay. Seterusnya kita juga perlu mengetahui kapasiti air dalam tangki besar tu. Kita perlu tahu kapasiti tangki air besar tu yang boleh bekalkan air dalam kolam. Maksudnya berapa isi paduan tangki air besar tu boleh masuk dalam kolam. Boleh isi dalam kolam berapa isi padu. Okay. Jadi kita dapati kalau gambar yang dibagi di sini, gambar yang dibagi kat muka surat 6 tu, kita dapati kolam dewasa tu bentuknya macam kita tengok kalau kat hotel bentuk 4 segi betul. Bentuk 4 segi. Ada buat bulat besar, bulat kecil. Oh, kenyang lah. Ada kolam besar, ada kolam kecil. Kecil ni biasa untuk kanak-kanak. Kat gambar tu kan ada kolam kecil lah. Kat gambar tu ada kolam kecil. Kolam kecil adalah untuk kanak-kanak. Jadi aras kedalaman untuk kanak-kanak tak sama. Okay. Masalah yang kita dapati dalam kita nak kos baik pulih ni, masalah yang kita dapati ialah bentuk kolam dengan tangki air besar tu bukan bentuk lazim. Maksudnya kolam tu bukan bentuk kubus, bukan bentuk kuboid, bukan bentuk 4 segi. Bukan bentuk silinder yang kita mudah sebab kita belajar kan sejak masa kita belajar menengah rendah, kita belajar bentuk-bentuk macam setiap bentuk ada rumus dia kan untuk luas dan untuk isi padu. Untuk isi padu. Okay, contohnya lah kita ambil kubus. Kubus dia punya luas, kubus kalau luas, dia contoh kat sini. Tak nampak kalau cakap je aku tak dengar. Dia punya luas, kita tahu luas kubus ialah panjang, darat, lebar. Okey, kalau kita nak cek isi padu kubus pula, kita tahu bahawa panjang, darat lebar, darat tinggi kolam. Betul? Sedangkan kolam yang kita nak bina ni, bentuk dia adalah bentuk apa ni? Ada bentuk bulat untuk kanak-kanak. Lepas ni ada bentuk apa ni? Bentuk tak kerti nak cakap bentuk macam mana. Nak kata separuh bulat pun tak separuh bulat. Bentuk tak sama. Okay. Jadi ini adalah masalah dia. Masalahnya bentuk kolam dan bentuk tangki air besar tu bukan bentuk lazim. Bentuk lazim ni maksudnya bentuk macam kubus, segi 4 tepat, silinder. Okay. Jadi kat sini susah kita nak kira dia punya nilai luas apa kita nak cek dia punya rumus luas dan rumus isi padu. Kita nak cek rumus bagi bentuk ni susah. Susahlah. Jadi kita ada beberapa cara kita kena buat. Okay, jadi kita perlukan mencari kaedah yang paling praktikal, cepat dan tanpa melibatkan kos bagi mengetahui
Kita mengetahui apa tadi? Kat muka surat berapa tadi? Muka surat 8. Muka surat 8 kan? Muka surat 8 ada 5 item. Jadi kita perlu mencari kaedah yang paling praktikal, cepat dan tanpa melibatkan kos. Untuk mengetahui luas kolam, bilangan jubin, anggaran kos jubin, isi padu maksimum air dalam tangki besar dan kedalaman. Itu adalah mengenal pasti masalah. Itu point dia, cikgu dah beritahu. Seterusnya, kamu kena cari pernyataan masalah. Tadi kena pasti masalah Tadi kamu dah dapat kenal, tadi kena cari objektif. Lepas tu kamu dah cari, lepas tu dah cari tadi oh yang cikgu bagi tadi mengenal pasti masalah. Mengenal pasti masalah, objektif. Objektif cikgu tak bagi lagi. Tadi kita nak kenal pasti masalah. Tadi yang cikgu bagi tadi, yang cikgu beritahu tadi adalah kenal pasti masalah. Objektif kita yang kat sini lah. Objektif kita ialah untuk melakukan kajian kos baik pulih sebuah kolam air. Itu objektif kita Setakat ni cikgu yang dapat kenal pasti yang itu Objektif kita ialah lepas tu seterusnya dia minta apa? Tengok kertas kamu tu kat muka surat 2. Dia minta apa lepas tu? Nombor 3 pernyataan masalah kita dah beritahu. Nombor 4 kaedah-kaedah penyelesaian. Okey, kaedah penyelesaian. Okey, kaedah penyelesaian ni ada banyak kena buat. Okey, membuat keputusan bagi memilih kaedah penyelesaian. Jadi kamu kena nyatakan apakah kaedah-kaedah dia. Sikit dulu. Okey, jadi kat sini kaedah. Kaedah. Okey, kaedah ni ada beberapa cara. Kalau perhati kat sini, kaedah ni ada 3 cara. Okay, yang pertama, kalau kamu baca dekat bahagian pengenalan tadi, bahagian pengenalan tadi, ada pertama ialah kaedah pengamiran. Kaedah pengamiran ni yang terbaik. Tapi walaupun dia terbaik, kamu kena tahu bagaimana nak buat dia punya lengkung, persamaan lengkung dia. Ini adalah pengenalan pengamiran. Nanti ni kamu baca ayat dari sini sampai ke bawah. Okey. Dan kaki. Jadi kaedah yang pertama adalah kaedah pengamiran. Masing-masing lihat kat muka surat 7 ni, kotak ni, kotak ni, saya nak kamu kira berapa kotak lengkap, kotak 4 segi lengkap dan berapa kotak 4 segi yang tak lengkap. Maksudnya, saya nak awak anggarkan. Okey, ni maksudnya mana yang segi 4 yang mana gambar kolam yang tak dapat. Untuk segi 4 ni awak campur-campurkanlah supaya dia jadi satu kotak lengkap. Dan saya nak kamu bilang berapa bilangan kotak. Okey, kat muka surat 7. Ini contoh. Kalau kamu kena bilang berapa bilangan kotak lengkap. Contohnya macam ni. Macam ni, yang ni kotak lengkap tak? Yang saya tanda biru ni. Ada orang tak ni? Kat sini ni, ini adalah luar. Yang kolam ni yang bentuk lengkung ni, yang bentuk lengkung ni. Yang bentuk yang ni kolam ni. Okey. Dah. Okey. Saya nak buat contoh macam mana. Okey. Yang ni dia tak cukup satu. Okey, yang ni satu. Ni satu, ni dua. Ni cukup kan dua, ni tiga. Ni 4. Ni 5. Ni 6. Betul ni? Ni 7. 8. Mana yang lengkap ni awak tulis nombor. 8, 9, dalam ni 10 lah ni Dia tutup dengan ni. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ni. Kira lah yang berapa kotak ni. Jadi yang lengkap ni ada berapa bilangan kotak. Faham tak maksud saya? Okey, bilangan lengkap ni awak cari berapa dia bilangan lengkap. Bilangan lengkap. Okey. Kalau yang kotak cantum-cantum, okey, kotak cantum-cantum, okey, ayat macam ni lah. Kotak cantum-cantum ni berapa dapat bilangan kotak? Contohnya, saya nak buat macam mana saya ambil okey. Contohnya, okey, saya ambil sini. A, kalau tambah yang ni, A juga. Boleh dapat sebelah sini sama dengan sini. Yang ujung ni mana saya nak ambil
Mana saya nak ambil hujung tu? Ambil Okey, mana? katalah hujung tu yang kat sini. Ini pun A. Okey. Jadi ni satu, ni saya ambil pen merah. Okey, 1, 2, 3 bucu ni dapat satu kotak. Okey, contohnya okey 1, 2, 3 pen merah ni dapat satu kotak. Cantum-cantum ni kena bilang lah. 1 tambah berapa lagi. Lagi mana lagi? Lagi mana lagi? Contoh, kita ambil contoh dulu. Okey, contoh mana lagi nak ambil? Contohnya kotak. Kotak yang ini. Kotak yang ini. Kotak hijau ni. Dengan, ni besar pula. Ni kecil. Mana yang sama? Kita kena nampak-nampak. Yang ni tambah dengan mana ni? Ni tambah yang ini boleh tak? Ni besar lagi. Lebih kurang sama besar. Dia nampak. Wah, okey, kita ambil ini lah kot. Ini. Okey, boleh tak ini? Hijau ni dengan hijau ni dapat satu kotak. Dapat tak? Nombor 1 ni dengan nombor 2 ni dapat satu kotak. Jadi kat sini yang gabung-gabung ni dapat satu kotak dah. Hijau. Lagi. Yang mana yang lengkap ni awak isi ya? Mula cari bilangan kotak lengkap. Berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini 17, 18, 19, 20. Ini 21, 22, 23. 24 ni lengkap. Okey lah. Okey lengkap tak lengkap? Okey, tugas kamu untuk hari ni kamu buat itu dan carikan bilangan kotak lengkap. Okey. Itu adalah kaedah yang kedua. Tadi saya beritahu kaedah dia ada 3. Okey, kaedah yang ketiga, kamu kena pergi kat tapak projek. Okey, sekarang ni kita andailah kamu pergi. Sebenarnya kamu tak pergi pun. Saya pun tak pergi Kita andailah kita pergi dekat alam maya. Dekat tempat yang original ni lah. Konon-konon ni kita pergi tapak projek. Kalau dekat tapak projek, macam mana kamu nak kira keluasan kolam ni? Cikgu nak tanya. Macam mana kamu nak kira keluasan kolam ni? Kalau misalnya ni adalah tapak projek, kamu pergi kan tapak sebenar. Kan kita tengok orang pembinaan kan. Orang buat projek-projek perumahan, dia akan kata pergi mana tu? Pergi site. Pergi site tu maksud mana? Dia pergi kat tapak projek. Kenapa kena pergi kat tapak projek? Sebab dia kena tahu. Dia kena tengok keadaan sebenar dia. Ni konon-konon ni kamu pergilah tapak sebenar. Kalau pergi kat tapak sebenar, macam mana kamu nak tahu luas kolam tu? Apa yang kamu buat? Dia bagi cadangan tak? Ya? Ukur. Macam mana awak nak ukur? Ukur guna apa? Okay, bila ukur ada banyak. Ukur guna apa? Macam mana nak ukur? Ada persoalan kat situ. Ukur guna apa? Macam mana? Macam mana nak ukur? Guna tali tip. Tali tip kan orang mana? Tali tip. Okey. Pernah tak tengok orang ukur jalan raya? Pernah tak tengok? Pernah? Okey, kalau kamu tengok orang jalan raya tu, diukur dia pakai apa? Dia pakai macam apa tu? Teropong. Tak, teropong. Pakai teropong kan? Okey, apa nama alat teropong tu? Carilah search dalam internet. Apa nama alat teropong tu? Ni tugas kamu ni Okey, cari apa nama alat teropong tu. Okey, macam mana kegunaan alat tu awak nak kira? Okey, tadi kata guna pengukur. Kena ukur. Okey. Tapi saya tanya ni guna ukur apa? Kata pakai tali tip. Pun bagi bayang tadi. Okey, kalau kat atas jalan nak ukur macam mana? Kalau misalnya jalan kita boleh tahu daripada ujung A sampai ujung B. Kita tahulah berapa panjang betul. Kalau kita ukur. Tapi kalau macam kolam ni macam mana dia nak ukur? Jadi, okey, untuk kaedah ketiga, saya bagi awak kerja. Awak fikir-fikirkan, awak tengok dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang nature, dalam keadaan yang sebenar, macam mana orang ukur? Siapa-siapa yang biasa tolong mak ayah, siapa yang mak ayah, mak tak adalah tu ayah lah. Yang tukang-tukang rumah, macam mana dia buat? Cuba buat gambaran macam mana dia buat.
Kan dia akan tanya, kalau orang nak misalnya kat kampung-kampung, orang nak buat rumah kan. Saya nak rumah panjang ni sampai sini, ni nak rengkok, nak buat pola. Contoh lah. Jadi, yang tu adalah tugas kamu. Okay, saya bagi pembayang ni masing-masing kena draft. Itu adalah kamu kena tulis dalam kertas laporan kamu sementara ni. Macam saya kata tadi, awak conteng duluan dalam kertas kertas conteng awak tu, draft paper. Nanti awak salin semula. Hari ni saya bincang baru sampai nombor 4. Saya bincang nombor 2, objektif. Yang ketiga punya tak masalah. Yang keempat, kaedah. Hari ni ada kaedah. Ada berapa perkara yang kena buat. Jadi ada 3 kaedah kan. Dalam 3 kaedah tu, kalau awak perhatikan dalam kertas kamu, dalam kertas kamu, saya dah beritahu ada beberapa perkara yang kena kamu buat. Untuk surat 2, dekat kaedah tu ada berapa yang kamu kena buat. Kamu kena buat perbandingan antara maklumat, idea dan penyelesaian yang sedia ada. Saya dah tahu ada 3 kaedah saya dah beritahu dan kamu kena buat perbandingan. Yang tu kerja yang kita buat. Tadi saya suruh kamu cari nama alat yang teropong buat jalan tu. Saya sekarang research. Itu ada beberapa tugas yang kamu kena buat. Yang seterusnya, saya bagi clue kat sini. Untuk tapak projek site kamu tu, kalau kamu lihat pada kotak kolam dewasa ni, dia dah bagi skala. Dia dah bagi skala. Skala kat situ dia bagi adalah skala kotak tu bersamaan dengan 5 meter. Perasan tak dekat bawah tu? Ada skala ni. Ini adalah skala. Nampak tak skala ni? Ini adalah dalam keadaan sebenar. 5 meter ni adalah situasi sebenar. Yang kotak skala ni adalah skala yang ni. Ini adalah dalam kotak. Jadi kalau nak tahu keadaan sebenar, kamu kena ikut nilai skala yang dibagi ni. Kan macam kita lukis atas kertas graf lah kan. CM berapa kita buat. Kalau kita biasa dah belajar, kalau kita graf, kita belajar macam kita nak buat poligon keterapan, kita buat histogram, kita guna skala. Begitu juga dengan kolam, kita guna skala. Lagi ada tak? Lagi? Kalau kamu perhati kat nombor 6 tu, lampiran. Kena ada bukti gambar, bukti kerjasama. Jadi macam ni. Bila gambar bukti kerjasama tu ialah, kamu belum hantar lagi kat saya kan, satu kumpulan ada berapa orang nama-nama. Gambar tu ialah macam ni. Contohnya lah, kamu bincang dalam grup. Mungkin kebanyakan kamu akan bincang dalam grup guna WhatsApp, betul? Kan? Dalam WhatsApp, satu kumpulan 4 orang. Jadi, kan bila buat video call kan akan keluar gambar orang kan? Gambar orang pula. Gambar insan yang kita hubungi dalam 4 orang. Ada 4. Jadi ada 4 orang akan keluar dekat depan kat WhatsApp tu kan? Jadi dekat situ, 4. Dekat WhatsApp tu dia akan keluar ada 4 gambar muka kan? Muka ke tengok gaya. Awak kena screenshot yang tu. Screenshot yang awak punya dekat telefon tu. Itu adalah contohnya salah satu kerja bukti. Kalau misalnya saya nak suruh awak rakam video, rasanya boleh tak? Tapi tak susah nak rakam video. Jadi macam ni. Jika awak tak dapat rakam video, ada alternatif yang lain. Alternatif yang lain ialah cara untuk lampiran kerja projek ni kumpulan ialah contohnya saya bagi A, B, C, D. Ada 4 orang. Saya contohkan kat sini. Ada contoh 4 orang. Contohnya dah. Masing-masing ni kena buat. Siapa jadi ketua, siapa jadi. Ni contoh. Jadi, ni A. Saya nak bagi contohnya A. Ni saya tak nak bagi nama kan. Ni B, ni C, ni D. Ni C A, ni C B, ni C C, ni C D. Kalau kita belajar bahasa Melayu, kita boleh ni. Apa khabar? Ni kamu kena buat macam dialog. Faham tak maksud saya? Dialog. B. Adakah anda sudah atau
sedap formalnya. Adakah kamu dah ukur kolam? Contohlah, adakah kamu sudah ukur kolam? Kena buat ayat lah. Kolam, kena buat ayat kolam. Dia jawab, sudah. Saya sudah ukur. Ni ayat cikgu Senayu pun tak betul ni. Saya sudah ukur. Ni kena buat ayat ni. Ayat dalam bentuk dialog. Dalam bentuk dialog. Ni kena buat dalam bentuk dialog. Dalam bentuk dialog. Orang kata kalau orang nak berlakon kan kena ada dialog. Macam mana orang nak berlakon kan kena ada dialog. Okey, itu adalah untuk salah satu bukti. Bukti kerja berpasukan. Sekiranya kamu rasa susah sangat, sekiranya susah sangat, maksud cikgu tadi, kamu boleh buat rakam video. Rakam video, maksudnya kamu dah buat dalam WhatsApp, kan? WhatsApp kamu bincang, kamu terus rakam. Okay, terus rakam. Sebab dia kena ada bukti perbincangan. Tapi sebab tu saya kata tadi, kalau misalnya tak nak rasa susah, tak nak rakam, awak boleh buat bentuk dialog ni. Awak boleh bentuk dialog ni. Apa yang awak dah bincang buat pengagihan tugas? Pengagihan tugas. Kena ada buat pengagihan tugas. Jadi masing-masing dah kena ada tugas. Okey, contoh yang si A ni katalah si A. Dalam si A ni dia ketua. Kan dalam kertas si B ni pula dia ketua. Masing-masing dalam kertas masing-masing kena memberitahu dia adalah ketua. Ayat antara kumpulan tu sama boleh. Ayat tu sama boleh. Cuma siapa jadi ketua tu berubah-ubah mengikut kertas masing-masing. Okay. Rujukan ni boleh pakai nota, boleh rujukan ni memang banyak untuk tajuk pengambilan, memang banyak. Okey, memang banyak buku. Okay. Ada apa-apa lagi nak tanya? Adalah satu beban. Okey, kamu boleh pakai tangan semuanya. Tapi dengan syarat sebagaimana cikgu beritahu, kamu ada frame. Macam cikgu beritahu kan sebelah kiri kena tinggalkan 4 cm. Okay, kena tinggalkan ruang. Maksudnya kalau misalnya dah hantar kat cikgu tu, bila tetap kena tebuk, tak adalah kena tulisan ayat karangan tu. Sebab tu dia kata sebelah kiri kena 4 cm, sebelah kanan 2.5 cm, bawah 2.5, atas 2.5. Sebabnya dia dah kira dah. Kalau misalnya tebuk, kata tu masuk dalam file khusus, maksudnya evidence awak takkan rosak sebab kita dah jarakkan dia. Itu juga awak nak tulis jawapan. Kita dah jarak. Okey, ada apa-apa nak tanya kat cikgu tak? Ada nak tanya apa-apa tak? Cikgu. Ada nak tanya apa-apa tak? InsyaAllah boleh buat Cikgu bagi sampai situ dulu. Sekiranya kamu nak teruskan, nak jawab fikir luas ke ispada tu boleh cuba. Nanti boleh tanya. Nanti boleh bertanya lah, cikgu betul tak saya buat? Boleh lah kalau siapa nak cuba. Sebab kat situ dia dah bagi persamaan dah. Kalau kat muka surat 7 tu dia dah bagi persamaan untuk apa? Untuk kelakar rentas kaki dia dah bagi. Cuba buat dulu. Nanti kita akan sambung kita akan sambung lagi. Okey? Okey, jadi mungkin cikgu tamatkan awal ke ada siapa nak tanya? Sebab ni ingat ya pukul 4 kita nak tengok tu kementerian Menteri Pendidikan nak bagi kan pukul 4. Jadi ni cikgu sambung balik. Okay. Yang ni adalah untuk daripada tapak Ni cara nak buat yang untuk muka depan. Muka depan. Muka depan ni. Okey, muka depan ni cikgu tunjukkan contoh dia. Okey, muka depan kan yang dimaklumkan dalam kertas projek tersebut kan sebelah kiri 4 cm, sebelah kanan 2.5, atas dengan bawah sekali 2.5 cm. Jadi cara dia ialah cikgu buat macam ni. Contoh cikgu buat. Cikgu ambil ni. Yang ini cikgu ambil daripada mana tau? Daripada sini. Cikgu pergi kat insert. Ni bagian word pergi insert. Kamu akan nampak table kat sini. Okey, table. Okey, klik table. Dia akan bagi. Jadi cikgu ambil satu. Satu kotak je. Oh lama ini kat dalam pula silap. Okey, ni antu balik lah. Okey. Cikgu pergi kat sini, cikgu keluarkan. Okey, contoh cikgu ambil sini. Cikgu pergi insert. Cikgu buat semula Okey, table. Okey, cikgu ambil satu kotak. Ni. Insert table. Okey, cikgu ambil satu kolom. Satu. Row pun satu.
Okey. Okey ni kan, dia keluar macam ni kan. Okey. Yang ni. Kenapa ni? Sambung ke? Oh, dia sambung. Cikgu cut dulu Right click. Cikgu cut. Okey, ni cikgu balik. Insert. Label. Cikgu klik satu je. Okey, nampak satu ni kan? Okey, lepas ni, kamu pergi dekat layout. Kat sini layout. Okey, ni kan ada tanda ni. Nampak tak ni? Cikgu pusingkan dengan mouse cikgu ni. Okey, sekarang ni kelebaran ni cikgu nak dia 4 cm. Okey, bagi 4 cm ni tu laptop cikgu ni memang dah setting untuk 4 untuk unit sentimeter. Kat bawah tu memang dah setting jadi 4 sebab kamu pasang kat sini kan tulis cm kan. Kita tulis cm. Jadi kat cikgu punya ni memang dia dah setting dalam unit sentimeter. Okay, siapa yang dulu unit kat sini unit inci, jadi settingkan dekat unit sentimeter. Cara nak setting dia masa word awal-awal tu kena setting. Cikgu tak ingat macam mana sebab ini cikgu Razak dah tolong tukarkan cikgu punya unit ni. Jadi cikgu guna je lah. Okay. Jadi kotak kat sini dia beritahu lebar dia 4 cm, tinggi dia 0.6. Jadi kotak yang kamu nampak ni, yang cikgu tunjuk ni ada nak banyak. Okay. Jadi yang ni cikgu ambil. Okay, cikgu ambil ni. Yang biru ni cikgu ambil daripada sini. Cikgu pergi insert. Cikgu pergi kat shape. Cikgu pergi kat bentuk kotak 4 segi. Okay, jadi kamu nampak dia kan? Dia macam tu. Dia keluar. Okay, warna ni boleh ubah-ubah sebenarnya kat sini. Kalau nak warna apa ni? Kalau nak warna merah, kuning. Okay lah. Okay, yang ini, cikgu ambil ni, cikgu dekatkan dekat kotak yang cikgu dah buat 4 cm tu. Tengok. Oh, dia lari sikit. Cikgu insert sikit, cikgu pakai yang apa? Yang ada tanda arrow dekat ada error dekat arrow tanda arrow anak panah yang pada kat keyboard tu cikgu insert tu belah ke kiri. Okey, dia sama. Jadi yang ni cikgu tarik dia ikut kotak atas. Sama tak? Okey, sama. Jadi cikgu ambil ni, cikgu pergi kat sini nak tengok ukur. Okey, ni lah 4 cm. Betul tak 4 cm? Cikgu pergi kat yang ada kelabu ni. Okey, cikgu tengok dia 4 cm. Okey kan? Ada juga dia buat cara ni ialah dengan dia tengok kat sini. Nampak kat sini ni sentimeter. Jadi ni sampai sini daripada ni dia tanda yang ada apa ni macam yang kemasa ni sampai ke sini ialah nilainya 4 cm. Okey, macam ni dia dah beritahu kat sini. Berapa unit dia? Ini 1 cm, 2 cm, 2,5. Okey, kat sini dah 2,5. Kalau tak percaya, kita pun ambil yang ni cikgu setting balik. Cikgu pergi kat layout, cikgu pergi kat sini 2.5 cm. Okay, dia bagi cm dah dapat dia pendek kan. Cikgu ambil yang kuning ni, cikgu bawa pergi kat bawah ni. Okey, nampak lurus kan? Nampak garis hijau tu kan lurus. Okey. Cikgu tarik ni, yang ni cikgu pun insert sampai ke sini. Cikgu lepas cikgu. Okey, nampak sikit lagi. Insert sikit je. Okey. Jadi ni cikgu ambil ni, warna kotak kuning-kuning ni. Cikgu bawa kat tepi sini. Okey, lepas tu cikgu buat kat tu, kan nampak kan? Ada nak panah kiri kanan kan? Cikgu pun tengok ada yang sama. Okey, sama besar. Okey, itu dah sama besar. Okey, jadi kat sini pun dah sama besar. Tengok atas bawah pula. Okey, ni kamu tengok sini Okey, kat sini pun dah ada setting 2,5. Kalau awak nak check, boleh. Kamu ambil ni kan dia ada putar ni kan? Kamu putarkan dia. Cikgu nak check yang 90 tu, cikgu tak jumpa. Okey. Cikgu putar. Cikgu ambil ni kuning ni. Cikgu ambil. Okey, cikgu pun pergi dekat atas. Kat atas, cikgu pun pergi kat kelawat ni. Yang ni. Nampak ni? Sebelah kiri tu. Yang ruler tu, cikgu tengok. Okey, sama. Okey, atas bawah 25. Okey, bawah pula 25. Cikgu bawa ke bawah. Okey, tengok sini. Cikgu letak ni kat bawah. Okey, cikgu pun pergi kat ni. Nak ni. Ni nampak ni. Nak panah cikgu pergi sini. Okey, tengok garisan hijau keluar. Okey, dia sama besar. Okey, jadi sekarang kita dah setting dah kita punya kertas ni. Kiri 4 cm, kanan atas bawah 2.5. Kita dah setting. Jadi kita pergi kat sini save. Pergi kat tanda tu save. Okey, pergi ke save as ke save ke. Boleh save kan.
Kita save as. Awak pilihlah kat mana awak nak simpan. Cikgu dah simpan kat sini. Cikgu dah simpan dekat browser cikgu kat sini. Cikgu dah simpan ni, cikgu dah buat situ. Tapak setting kertas, cikgu dah set nama dah di situ. Tu tadi cikgu buat, nampak tak? Cikgu dah buat tadi. Save lah. Cikgu dah save. Okay, jadi itu adalah cara nak buat tapak. Itu adalah cara nak buat tapak. Dan cikgu terus pada, nak tengok siapa masuk ni. Tak ada ini macam cikgu ni setakat ni tak ada satu kumpul orang pun yang hantar nama senarai ahli kumpulan dia. Mana kali kumpulan kita projek ni ialah 4 hingga 5 orang. Tapi ingat cikgu dah kata dia kena 4 orang. Kelas kamu pelajar MTK ada 15 orang. Ada 15. Ada 15 orang. Okey. Kelas MTK ada 15 orang. Jadi satu kumpulan boleh 4. Jadi 4, 8. 4, 12. 12 jadi ada lagi 3 orang ni satu kumpulan. Jadi kat sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kumpulan. Okey, ini orang. Orang lah. Okey, kelas kamu ada 15 orang. Jadi ada 4 kumpulan. 4 kumpulan. Jadi saya nak tahu siapa kumpulan 1, siapa kumpulan ni ahli dia. Ahli dia ada 4 orang. Kena beritahu cikgu, hantar kat cikgu. Cikgu nak segera Cikgu nak segera sebab dalam laporan projek dia ada markah dia ada penilaian keluar 3 iaitu kerja berkumpulan. Jadi kita nak tengok etika kamu dalam kerja kumpulan sebab itu ada dalam CO dalam keluar dalam keluar untuk khusus UMT 2122. Okey. Macam cikgu dah beritahu hari tu, okey, yang pertama ni muka depan. Yang tadi cikgu dah bagi word tadi kan, cara nak buat. Okey, sekejap lagi cikgu akan masukkan dalam grup kamu, cikgu akan masuk dalam file dalam Teams ataupun cikgu masuk ke Telegram, file tapak ni. Okey, bagi siapa yang tak ada laptop, kamu boleh buka ni guna handset. Okey, dengan syarat handset kamu kena yang kan ada handset kamu yang ada kebanyakan handset baru smartphone sekarang kan ada Excel, Word kan. Okey, kamu boleh edit guna handset kamu. Tapi kena pandai lah cikgu tak arif sangat. Cikgu biasa guna laptop. Jadi kamu kena guna handset kamu untuk edit. Okey, kena edit. Okey, misalnya cikgu akan bantu di mana cikgu akan masukkan logo sekolah sebab kat sini kena ada logo college. Nanti sekejap lagi cikgu tak masuk lagi cikgu Hassan tu. Okey, logo college tu cikgu akan cuba masuk. Cikgu akan bagi tapak. Ini cikgu dah mudahkan kerja kamu ni. Cikgu akan bagi tapak. Kamu cuma masuk je apa yang dikehendaki dalam tu dan kamu akan hantar soft copy ni. Okey, soft copy. Jadi soft copy bagi setiap orang, soft copy ni mesti dihantar oleh setiap orang. Walaupun ini adalah kerja kumpulan, tapi setiap orang kena hantar. Ingat kamu ni dinilai oleh MQA. Ni buat walaupun kita dah dapat akreditasi untuk program kimpalan, tapi kita kena kimpalan dengan MPP, penyejuk penyelamat udara, cikgu sebutkan sekali tapi kita kena kita kena jagalah akreditasi sebab kita kena patuh kita kena patuh dalam kita kena patuh apa yang dipanggil patuh sebab kita dah dapat kaitan ini cikgu ni MPP ni cikgu dah beritahu itu berapa orang dia 12 8 ni 5 orang. Macam mana keyboard boleh keluar ni? Cuba tekan keyboard ke? Okey. Tutup je. Okey, jadi untuk MPP ni ni ada untuk MPP ada 3 kumpulan. Ni orang. Lagi satu Syazwan dengan Rizal satu kumpulan Kamu 2 orang Syazwan dengan Rizal 2 orang. Kamu satu kumpulan. Syazwan dengan Rizal. Kamu satu kumpulan. Ni satu kumpulan. Okey.
Yang ni kena hantar tau. Okey. Ni cikgu ulang balik ni walaupun cikgu beritahu. Okey. Lepas tu objektif kajian. Okey, objektif kajian. Cikgu objektif kajian macam masalah, kaedah-kaedah penyelesaian. Kajian je. Cikgu dah bagi semua untuk Aimah Mazlan. Cikgu dah tengok itu, cikgu tak post kat kamu sebabnya alamat tu cikgu tak pasti betul ke tidak alamat awak ni kan. Jadi untuk Aimah Mazlan cikgu tak post hari tu. Untuk Syazwan dengan Rizal, kamu tengok dekat main team sebab cikgu pun tak post kat kamu. Betul. Lain cikgu post. Orang ni yang cikgu terangkan tadi cara nak buat kertas tapak ni cara penulisan format kertas. Ni cikgu dah terangkan tadi. Yang merah bulat ni ini adalah okey, yang bulat ni, yang cikgu bulat ni, okey, ini adalah kan ketanjau awak nak tebuk. Sebab tu kena 4 cm. Jadi nanti maknanya laporan awak tu tak adalah tak adalah kena. Lepas tu sama benda yang sama tapak ni awak kena buat. Bahagian pengiraan kena guna tulisan tangan. Kena guna tulisan tangan. Ni kena nak beritajuk. Kamu perlu menganggarkan kos baik tulis. Yang pertama. Yang kedua, kamu kena buat anggaran luas kolam. Kamu kena buat anggaran luas kolam. Yang ketiga, kamu perlu tahu padu air yang boleh tampung oleh kolam. Tahu tak tampung? Maksudnya berapa muatan air yang boleh isi dalam kolam. Berapa muatan air yang boleh isi dalam kolam. Dalam kolam tu kolam renang lah. Kamu tengok soalan kecerdasan tu. Itu adalah objektif kajian. Itu adalah objektif kajian. Kemudian dia minta pernyataan masalah. Mengenai pasti masalah berdasarkan situasi yang ada. Jadi situasi masalah ni, masalah kat sini ialah bentuk kolam yang dibagi tu, bentuk kolam dan tangki besar yang dibagi tu bukan dalam bentuk lazim. Bukan dalam bentuk lazim. Maksudnya ni bukan bentuk lazim ni, bukan bentuk kubus, bukan bentuk cube ataupun bukan bentuk silinder yang mudah dikira ataupun untuk dianggarkan kapasitinya atau muatan air yang boleh ditampung oleh bekal tersebut. Okay, kita dah belajar sejak menengah rendah. Kita belajar kalau luas kubus, panjang darab lebar. Kalau isi padu kubus, panjang darab lebar darab tinggi. Okay. Sedangkan dalam projek kita ni, gambar yang dibagi yang bentuk kolam dan juga tangki air ni bukan bentuk lazim. Kalau kamu perhatikan balik, tangki air ni dia seolah-olah seperti bentuk kon, tapi bukan kon yang tajam. Bentuk. Kamu perhatikan tangki air ni, ni dia tak tajam. Tak tajam. Jadi, walaupun dia tajam itu satu masalah. Jadi kalau kamu nak tahu kat sini apa benda yang masalah ni dan apa yang pernah kamu buat, ialah kamu perhatikan pada kertas soalan kamu. Kertas namanya yang terakhir pada muka surat 8. Pada muka surat 8. Perhatikan pada surat 8. Sekejap cikgu sebutkan. Okey, muka surat 8. Okey ni, kamu tengok kat ayat kat situ, surat 8. Bagi membantu anda mengakalkan gos baik pulih, anda perlu mendapatkan anggaran luas, isi padu air yang tampung. Anda juga perlu mengetahui kapasiti air. Inilah yang cikgu cakap tadi. Bentuk kolam ni adalah bukan bentuk lazim. Okey, ini awak kena cari ni. Anda perlu. Ya, cikgu warnakan. Okey. Ayat tu ada. Di mana ni? Mana? Alright. Contoh pula. Okey, kamu berhati kat sini ni. Ini masalah pelanggan. Kamu kena tahu luas kolam dewasa. Bilangan jubin. Sekiranya lantai kolam dewasa tersebut tidak dipasang jubin. Ni saiz jubin ni.
Okey, nombor 3 anggaran kos jubin lantai. Okey, jika harga setiap unit tu RM5. Maksudnya yang ni adalah heavy duty lah ni ya. Okey, tahun heavy duty. Okey, nombor 4, isi padu maksimum air dalam tangki besar. Kedalaman ni arasnya tinggi aras air kolam. Nak tengok kedalaman kan kalau kita pergi kolam, ada kolam cetek, ada kolam dalam. Jadi kita kena tahu kedalaman kolam tu. Okey. Ini nak membantu pengiraan kos baik pulih taman air Nak membaiki kos baik pulih taman air. Objektif kamu ialah nak objektif kamu tadi ialah objektif kamu tadi. Objektif kamu tadi ialah untuk membaiki ataupun untuk membaiki taman air terbengkalai untuk membaik pulih taman air terbengkalai. Terbengkalai tu terbengkalai. Nak bagi taman air. Taman air. Okey, seterusnya ialah yang masih ulang balik ke ulang itu. Okey, yang tiga ialah penyataan masalah. Penyataan masalah. Penyataan masalah. Cikgu dah beritahu tadi. Yang tadi kena pasti yang ni. Yang anda perlu mengcek kaedah tu. Gitu. Lepas tu, kaedah-kaedah penyelesaian. Yang keempat ialah kaedah-kaedah penyelesaian. Jadi kamu kena buat keputusan. Kaedah apa nak buat? Okey. Jadi kat sini, kaedah-kaedah penyelesaian ni hari tu cikgu dah terangkan ada 3. Yang pertama, kita gunakan kaedah pengamiran. Kaedah pengamiran yang terbaik. Yang kedua, kita guna kaedah di mana kita akan kira kotak pelan dalam pelan kolam dewasa. Yang ketiga, kita kena pergi tempat asal. Kita kena pergi tempat asal. Kita dah tahu kan? Kita bagi contoh hari tu, JKR. Kalau dia nak tahu jarak satu tempat ke satu tempat, apa dia buat? Dia ada pakai alat ukur. Kita awak cari nama alat ukur tu. Dia tahu jarak. Jarak ni maksudnya jarak. Okey. Itu bagi yang lurus. Jadi bagi yang melengkung-lengkung, kamu kena kira juga. Jadi kolam ni, kan saya beritahu tadi, bukan bentuklah lazim. Jadi kamu kena cari ukur lilit ataupun nama lain, nama yang kita belajar sekarang ialah kamu kena cari perimeter kolam tu. Perimeter kolam. Kena cari perimeter kolam. Sebabnya kamu nak cari luas kolam. Kalau kamu perhati kat sini, dia dah beritahu dah kedalaman kolam ni, ini adalah rentas tangki. Ni tangki. Kalau tengok tangki ni pun bentuk dia pun macam bentuk cendawan juga. Ni bentuk cendawan. Okey, ini adalah persamaan lengkung dia. Jadi persamaan lengkung ni kita akan guna untuk mencari dia punya isi padu. Sebab kasi nak cari sini isi padu. Okey, kamu ingat formula. Jadi kamu tengok yang ni kena paksi apa ni kalau kamu perhatikan. Kalau ni saya bantu kamu. Nanti kamu buat sebab saya dah bagi rumah. Ni bentuk dia macam ni. Salah. Dia tak adalah bulat tau. Kita buat dulu bentuk paksi. Bentuk paksi. Ni paksi X. Ni paksi Y. Okay, dia bentuk dia, saya buat soalan dia simetri. Sebab sini kan pemotong ni tengah-tengah ni paksi Y lah. Ni paksi Y. Jadi bentuk dia okey, sama besar. Okey. Jadi isi padu dia kat sini. Ni lah isi padu. Jadi kalau kamu dapati kat sini, benda ni berpusing macam ni. Bila berpusing maksudnya dia ambil separuh ni. Okey, separuh ni lepas tu dia akan pusing 360 darjah. Jadi dia pusing dekat paksi mana ni? Dia pusing dekat paksi Y. Okey, rumus ni adalah untuk lengkung semua. Lengkung semua ni. Jadi kalau kita lukis dalam bentuk kat sini, yang ini adalah kosong. Sebelah kiri ni negatif. Sebelah kanan nilai positif. Kamu tengok panjang dia ni ialah 20. Kalau sini tengah-tengah, maka sebelah sini 10, sebelah sini 10 meter. Jadi kat sini sampai ke 10,
Kalau kita ikut gambar nampak C, yang ni negatif 10 lah. Oh lah 10 tambah 10 jadi 20. 20. Cikgu dah bantu dah ni Okey, jadi ini adalah bentuk nak cari dia punya isi padu. Jadi kamu tengok rumus. Tengok rumus. Rumus. Okey, cikgu bantu juga. Rumus kamiran. Kamu tahu dia kena kat paksi Y. Okey, jadi kat sini dy. Jadi malam ni X lah. X kuasa 2. Okey. Minima ada berapa? Minimanya minimanya sifar. Maksimanya 10. Kita buat sebab dia boleh pusing. Dia boleh pusing. Dia boleh pusing. Kat sini, cikgu bantu kamu. Dia boleh pusing. Cikgu kalau ni, cikgu dah banyak bantu ni. Jadi kat sini nak cari X kuasa 2 ni. X kuasa 2 ni macam mana? Tengok rumus ni. Y sama dengan X kuasa 2 per 10. Jadi 10 kalau macam ni jadi X kuasa 2 sama dengan 10Y. Jadi X kuasa 2 dia tanya sini X kuasa 2. Jadi kamu dah tahu dah berapa X kuasa 2. Tengok, saya tak langsung ni cikgu dah bagi jawapan. Bukan jawapan lah. Cikgu dah selesaikan ni. Cuma awak tengah kira je. Okay, ni adalah. Jadi kamu masukkan tu untuk mencari punya isi kedua adalah kamu kena kira kotak kolam ni. Kotak pada pelang kolam dewasa. Yang tiga kena bagi tempat asal. Okay, kalau menggunakan kaedah kamiran. Okey, kalau guna kaedah kamiran. Kalau guna kaedah kamiran, kamu perhati kat sini, dekat pelan ni dia dah bagi lengkung dah. Lengkung tu maksud tu ini adalah persamaan. Dia dah bagi persamaan dah. Dia dah bagi persamaan. Okay. Kalau tak ada hantar markah ni memang kosong lah ni Cikgu tak boleh nak ikut anda ni gunung niaga tak boleh nak terterik dah ni. Okey, kat sini dia suruh kira menggunakan kaedah pengamiran. Okey, yang ni awak tengok sini dia dah bagi dah lengkung. Kan pen. Dia dah bagi. Okey, ni persamaan yang pertama. Ini persamaan yang kedua. Persamaan pertama ni adalah yang bahagian atas ni. Pen biru ni atas ni. Ini adalah untuk persamaan yang pertama. Okey, kemudian yang ni nombor 2 ni. Okey, persamaan ni yang lengkung yang bawah. Kalau kamu perhati kat sini, kita nak cari luas kolam. Kenapa nak cek luas kolam? Jadi kita kena cek luas kolam tu apa? Kita nak pasang jubin. Kita nak pasang jubin. Jadi kita kena kira kotak. Kotak. Satu kita guna kaedah kamiran. Kalau kaedah kamiran, okay, kita dah belajar itu kaedah luas. Ni kita guna konsep luas. Sebab apa guna konsep luas? Sebab kita guna konsep luas pengamiran. Sebab kita nak cari berapa keping jubin. Jubin. Kalau kita tengok kat sini, dia seolah-olah kita lukis balik kat sini. Yang ni, yang tu, yang ni. Cikgu tak pandai lukis. Itulah. Kalau kamu bagi kat sini, seolah-olah kat sini, banyak sini. Ini adalah paksi X dengan ni adalah paksi Y. Cikgu dah cakap tadi kita guna konsep luas. Bila guna konsep luas, ingat kita belajar rumus luas. Yang ni dia bagi maksimum dibagi kat sini. Okey, kalau kamu perhati kat sini, luas nak jatuh pada paksi Y ke pada paksi X? Kamu tengok, logik tak jauh nak jatuh. Jadi kalau saya pakai pen warna X, saya pakai pen yang warna grey ni, jauh. Okay. Kalau yang ini, okey, ini luas. Ini adalah luas.
Yang saya loritkan dengan pensel ni, ini adalah sudut lengkung yang kat bawah. Di mana dia punya sampai berapa ni? Kotak ni berapa? Ini kalau kita mula dapat CR, sini lah sifar. Kamu pandang ni. Daripada sini sampai sini 20. Daripada sini sampai sini 25. Kamu tengok ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Satu skala ni beritahu 5. Satu kotak ni 5. Ini ada 4. 4 kotak. Jadi 420. Ni tengok. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi jarak sini sifar. Jadi kat sini sampai berapa? Ni sampai 45 ni. Tengok yang sini. Yang ni kat mana ni? Kat mana? Ini tadi kan dia beritahu 5 kan? Jadi ni 5, 10. Lepas sini 10. Tengok kat sini. Yang ini saja, ini juga banyak aplikasi. Ini 5, 10, 15, 20, 25. Sampai 2, 3, 25 tambah 5, 30. 30 tambah 10, 40. Jadi sama 40. Jadi luas. Okey, kita tengok kat sini. Okey, ni kita dah lorek ni kawasan hijau. Lepas tu kita ambil balik. Ni pen biru yang lengkung yang menghadap ke bawah ni untuk atas lengkung atas ni. Kawasan lorek dia bila luas, okey dia lorek dia jatuh kat sini. Okey. Kalau kamu perhatikan yang si lorek ni semua jatuh atas paksi X. Semua jatuh atas paksi X. Jadi dekat sini belakang ni lah di X. Dalam ni ialah Y. Okey. Dia daripada berapa ke mana? Okey, minimanya sifar, maksimanya ialah 45. Dia jatuh. Maksimanya ialah 45. Jadi nak cari luas ni cari Y. Tak nampak pula berapa dia punya ni. Dia pun padam. Padam saya nampak. Tapi dapat. Okay. Jadi kat sini, kamu perhatikan dia jatuh lorekkan tu kena dekat paksi X. Yang tengok dia kena dekat paksi X. Jadi ni X dalam ni Y. Jadi kita nak cari Y sama dengan berapa? Ni dia dah bagi dah. Okey, kita nak cari. Okey, kolam ni adalah berada dalam yang ni, yang kolam berada yang ni, yang kawasan dia buat merah ni. Okey, kolam berada kat yang kawasan merah ni. Banyaklah dia tak tutup yang warna kotak tu kan tak nampak dia punya persamaan. Kolam berada kat sini, yang silorik merah ni. Yang saya contoh, jadi kamu yang contoh, okey. Jadi macam mana kita nak cari? Jadi kamu tengok yang ni biru dengan hijau, kawasan ni biru dengan hijau, dia dah bertindih. Okey, ini bertindih. Jadi benda ni bertindih ni, yang ni biru telur kena, hijau pun kena. Maka yang ni bukan dalam kolam. Kolam ni yang kawasan merah. Jadi macam mana kita cek luas kawasan merah? Kalau kita ikut logik, maknanya kawasan lengkung luas bawah Y ni tolakkan dengan luas lengkung bawah hijau. Jadi kalau kita tengok kat sini, luas biru tolak dengan luas kawasan hijau. Jadi, apa kena? Jadi kita dapati kat sini, kita dapati ni persamaan ni sama 45 ni. Kita dapati 45. Mana lah? Semudah tak yang tu? Kena tolak. Jadi kalau kita dapati kat sini, okay, kita dapati kat sini tu, pada saya ni, kalau misalnya kamu dapat betul lah sebab saya buat macam ni, saya nampak macam mudah sikit lah. Tapi kalau kamu tengok 45 macam besar, ikutlah. Saya dapati kat sini persamaan dia. Maksudnya Y dia Y. Jadi Y dia lah negatif 1/5. X tolak 1 kuasa 2 tambah 8. Ini tolak
Kosong. Tak muat. Sekejap saya padamkan ni. Tolak 0.45 dengan luas 1/16 X kuasa 3 tolak X tambah 2. Ini lupa pula. Ni X. Okey. Okey tu. Jadi yang tu kamu kena cari dia punya luas. Okey, saya tak kira kan. Saya dah bagi dah ni. Okey, nanti. Okey, luas dia. Di sini kalau rasa kamu nak ubah tapak ni, ikutlah pada kamu. Kalau misalnya kamu tak nak jadi macam ni, kamu nak buat paksi. Saya padam balik Katalah kamu tak nak macam ni. Katalah kamu tak nak macam ni lah. Katalah kamu nak buat tempat lain jadi tapak paksi dia. Okey, boleh juga. Nak orang tempat lain jadi tapak paksi dia. Boleh juga. Boleh juga macam ni. Kalau kamu tak nak, kamu boleh buat yang ini. Kita buat merah. Kan ada tempat tanda ni kan. Boleh juga dia mana-mana boleh. Kamu nak jadi dia macam. Okey, katalah ni paksi Y. Contoh, paksi Y. Sama juga. Bila kalau macam ni, maksudnya ialah kalau mana sini sifar, ni 1, 2, 3, 4, ni negatif 4, yang ni 5. Ataupun pakai ni 25, pakai ni negatif 5, 10, ni 20 lah. 4 kali 5, 20. 4 kali 5, 20. Ni negatif 20. Okey. Boleh juga. Jadi, kalau macam ni, kamu kena buat dapat. Kalau macam ni, kamu buat. Okay, jadi, ni sekejap. Allahuakbar. Ni, okey. Kalau ni, tu, ni. Kalau misalnya dekat sini, kita jadikan ni paksi Y, paksi Y. Maka dia punya ni adalah daripada minima dia berapa? Minima dia negatif 20 sampai sifar. Jadi, maksudnya dia masih sama. Di mana awak ambil sini negatif 1/5 X tolak 1. Kalau cikgu salah rumus, beritahu tambah 8 dx. Okey. Tambah daripada sifar sampai 25. Silap. Ni silap. Ni memang tambah tapi ni tak selesai lagi. Okey, tolak. Sebab dia yang biru tolak yang hijau. Jadi masih sama. Negatif 20 sifar. Yang ni 1/6. X kuasa 3 tolak X tambah 2 dx. Okey. Ni 1. Tambah. Yang ni daripada apa? Sifar sampai 25. Okey, saya tulis macam ni biru tolak. Kat sini sifar sampai 25 tolak hijau. Okey, saya buat tadi Tapi julat dia daripada 0 hingga 25. Lepas tu awak pun kira lah. Okey. Okey, itu adalah untuk cari luas. Dia cek luas. Aku cek cikgu dah beritahu cara kamu nak simpan tu dah. Ini. Cikgu dah beritahu kamu cara nak cek. Okey, yang ni kepada cikgu dah tunjuk. Cek luas pun cikgu dah tunjuk. Yang jubin ni kamu kena kira lah. Jubin awak banyak ni, dia berapa yang pakai. Cikgu berapa anggap. Ini kira-kira. Cikgu dah bantu cari luas dengan sifar padu. Okay, yang seterusnya ialah kaedah yang ketiga tadi Cikgu nak terangkan. Kaedah yang ketiga. Kaedah yang ketiga ialah tadi. Kaedah yang ketiga adalah kaedah
Kaedah ketiga ialah kita kena ke tempat asal. Untuk ke tempat asal, kita guna skala yang dia bagi. Kan yang dia bagi, okey. Bila guna skala tempat asal. Jadi cara kita kata, yang pertama, kamu kena cari. Kamu kena cari apa? Kamu kena cari apa tadi tu? Allahu Akbar. Awak kamu kena cari perimeter. Kena cari perimeter tu kulilit daripada sini. Kalau mula dekat sini kat A ni, awak kena ikut sini ni lurus. Ni 5 tambah ni lengkung sampai ni. Sampai ke A balik. Mana awak kena cari perimeter. Cara dia ada dua. Kalau tempat asal, kita guna yang pengukur macam JKR buat kat jalan tu. Ataupun kita pakai pengukur apa, tali tape awak cakap itu kan. Lagi apa lagi kaedah boleh? Tali tape boleh, guna pengukur lengkung boleh. Apa nama boleh? Saya ingat apa tu yang like JKR yang buat jalan tu boleh. Itu kalau keadaan asal. Tetapi dalam hal ini, okey, kita tempat asal kan, tapi kita andailah macam tegui asal. Tapi sekiranya kita guna kotak yang ini, kamu nampak ini kan skala ni kan? 100 kotak ni 5. Jadi cara yang lain, awak boleh ambil benang. Awak ambil benang. Awak letak benang daripada A ni. Lepas tu awak luruskan sini, ikut keliling kolam ni sampai balik asal sampai ke A ni balik. Lepas tu awak potong. Awak ambil awak punya benang tu. Awak ambil benang awak tu, awak ukur guna pemari panjang. Tengok berapa sentimeter benang tu awak dah guna. Berapa sentimeter dah guna. Jadi awak kena tahu berapa sentimeter. Awak kena tahu kat sini. Kena tahu daripada sini sampai ke sini. Kan? Kalau tu berapa sentimeter benang? Berapa sentimeter benang? Berapa sentimeter? Berapa panjang benang dia? Jadi awak boleh lah tahu. Kalau ada satu kotak ni samaan berapa panjang benang. Jadi bila awak dah ukur keliling sampai ke A balik, awak tahu sentimeter. Jadi awak boleh tahu berapa sentimeter yang sebenarnya. Ataupun berapa meter yang sebenarnya. Sebab kita ukur tadi guna benang. Ukur tadi guna benang. Okay, kalau misal dalam keadaan sebenar, awak boleh pancang setiap buku ni, buku yang pakai benang merah, pakai buku yang gambar, Kalau dalam keadaan sebenar, sebenarnya kita tak ada alat pengukur JKR, kita guna kaedah orang dulu tu, maksudnya kaedah lah. Apa maksud kaedah lama? Maksudnya kita ambil kayu pancang. Kita ambil kayu pancang. Di mana kita akan pancang kayu pada setiap ni. Ini satu pancang. Ini pancang. Kita pukul pancang lah. Berapa? Kita letak berapa pancang. Kita tak. Maksudnya kita letak putus-putus ni, kita letak pancang kah? Kita letak pancang kayu. Kita letaklah pancang kayu. Lepas tu kita ambil tali, macam tali orang yang tak kebau ke lembu kan, benda kan orang kena tali kan, atau tali yang orang nak buat ampai baju ke. Ini contohnya kalau kita keadaan sebenar ni, kamu nak beritahu macam mana kaedah kita contoh dalam keadaan sebenar. Macam kamu ambil kayu kamu pancang, setiap kolam ni, kita tak kisahlah berapa banyak kayu kau nak letak. Tak kisahlah, kau letaklah banyak kayu. Lepas tu, awak ambil tali ampaian tu, awak ikat kat sini. Katakan di tempat A ni, awak ikat kat sini. Lepas tu awak ambil tali ampaian tu, awak letaklah melalui setiap pancang kayu awak letak. Awak letaklah setiap kayu. Okay, contoh saya lukis kat sini, ini kayu. Kayu atas tanah. Maksudnya ni kayu. Kayu ni tegaklah saya. Jadi awak ni tali daripada akhir, jadi dia lalu kat sini. Awak jangan belit kan, kalau misalnya belit kat sini, belit kat kayu, jadi dia dah ambil ukuran, dah lari-lari kalau awak belit tali kat kayu ni awak belit, dia dah ambil panjang tu dah bertambah. Jadi sekarang ni kita cuma ambil tali, cuma lalukan dekat ikut kayu tu. Lalukan. Sebab kalau awak belit, kalau awak belit tali kepada kayu, 2-3 belit, maka dia dah menambahkan bilangan perimeter
Dia dah menambah bilangan perimeter ukur lilit kolam tu. Jadi awak ajar lalu saja tali. Sampai awak lalu sampai temu balik. Sampai temu balik ke A ni. Sampai temu balik ke A ni. Sampai temu balik ke A ni. Okey, kemudian lepas tu awak ambil ukur lah. Awak tengok berapa panjang tali tersebut. Kenapa dapat panjang tali tersebut? Okey, itu kaedahnya bila awak dapat panjang tali tersebut, maknanya awak boleh buat andaian. Awak boleh buat andaian. Buat andaian tu maksudnya ialah tadi kamu dah dapat kan dah dapat dah dapat panjang ataupun dah dapat perimeter. Dah dapat perimeter sebenar dah dapat perimeter sebenar kolam. Guna tali tadi kan? Kolam. Jadi kamu boleh juga cari dia punya luas. Kita buat luas sebab kita tahu luas, contohlah saya ambil contoh luas kubus. Luas kubus ialah panjang darat lebar. Okey. Katalah ni bukan yang sebenar tau, ni cikgu bagi contoh. Katalah kamu dapat kulit kamu dapat 50 meter lah contoh. Ni bukan sebenar tau, ni contoh. Okey, kamu boleh buat andaian. Mungkin panjang 10 darat 5. Apa lagi boleh? Mungkin boleh buat 25 darab 2. Contoh. Cikgu cakap tadi contoh. Ini adalah contoh. Jadi supaya kita nak mudah nak salah. Salah ni luas. Salah cikgu salah cakap. Ini kan. Salah. Itu panjang 50 meter tu ialah apa? Panjang. 50 meter ni ialah apa? Panjang 50 meter ni ialah panjang ataupun lilit kubus. Kubus. Okey. Jadi kalau panjang macam ni, kalau ikut rumus kubus, dia boleh jadi 5 darab apa tadi sebut 5 darab 10 kan 50 atau mungkin 2 darab 25. Tu kemungkinan nak cari contoh kita ambil luas kubus. Jadi ini yang kemungkinan yang boleh kita buat. Apa pula 10 darab 5 50. Ini meter ni. Ini meter. Tak betul juga cikgu ni. Balik pula terang. Okey. 50 dia kena buat cara lama. Okey, kotak. Okey. 50. Kalau 50 meter kita nak letak berapa Nak letak berapa sekejap 20, 40, 5. Contoh dia macam 5. Jadi bila nak cari luas kubus, maksudnya 20 darab 5. 20 darab 5 serah 100 meter persegi. Betul. Ini contoh. Daripada perimeter tu kita boleh buat andaian. Kita letak je lah berapa nilai panjang dengan lebar kubus ni. Supaya bila campur ni perimeter 50 keluar ingat. 20 tambah 20, 40 tambah 5 tambah 5. Itu 50 Itu contoh. Jadi awak kena buat bila awak buat perbandingan, kamu akan dapat bila awak buat perbandingan antara 3 kaedah ni. Tadi buat kaedah pengambilan. Yang kedua tadi buat kaedah buat kolam. Buat kolam. Okay, bila nak cek luas, sama juga. Cek luas guna kaedah pengamiran, guna kaedah luas kolam tadi, tengok kolam. Jadi boleh kira lah. Jadi bila kat sini, bila awak boleh tengok mana yang paling mudah. Mana yang senang sekali. Ini ada yang tentang kolam tanpa pengepul. Ni tanpa bagaimana macam kita yang tadi lah. Tanpa guna pengepul. Kalau kat sini, kalau tanpa guna pengepul, kita guna kaedah yang apa tadi? Kaedah tadi kita pengepul. Yang satu lagi guna kaedah yang JKR yang buat jalan. Okey, sebenarnya kita tak guna dua-dua tu, kita guna yang pancang kayu macam saya terang tadi. Jadi bila soalan ni sekiranya ingin menentukan perimeter kolam tanpa mengukurnya, bagaimana anda melakukannya? Jadi yang ini awak kena terang dalam bentuk ayat, kena buat karangan sikit. Macam saya terangkan tadi kan, pancang kayu, ambil tali, letak keliling tanpa membelit pada tiang. Awak kena terang dalam bentuk ayat.
Cikgu rasa cikgu dah terangkan semua bahagian ni. Cumanya cikgu tunggu kamu. Jadi cikgu bagi masa. Okay. Cikgu bagi masa. Cikgu bagi masa sampai hari Jumaat. Kelas NTK dengan kelas NTP sampai hari Jumaat ni. Semua orang kena hantar ke email cikgu. Ke email cikgu. Kena hantar ke cikgu. Sebelum nak hantar tu nak bincang dulu, beritahu nak bincang macam mana. Ingat macam cikgu beritahu. Dan hari tu, niatkan kamu balik sebab kamu kena ada bahan bukti. Kena beritahu kamu kena ada bahan bukti. Bahan bukti tu macam cikgu kata perbincangan melalui WhatsApp. Kamu kena bahan bukti. Sudah terang itu Okey ni. Gambar-gambar bukti ketua pasukan ni. Sudah terang tu. Bahan bukti pasukan ni. Ni, cikgu dah kata kalau guna WhatsApp, sebenarnya itu cikgu kata kalau WhatsApp, awak kena screenshot. Okey, ni telefon awak. Okey, satu empat orang. 1, 2, 3, 4. Awak kena screenshot ni. Lagi satu, bukti perbincangan di mana awak kena rakam. Awak kena rakam. Awak ramai-ramai ni kena rakam. Kena rakam suara ni. Kalau rakam betullah suara, kena rakam suara perbincangan. Ataupun, kalau awak tak nak rakam suara, kamu kena buat dialog. Macam orang nak berlakon. Kena buat skrip dialog lakonan. Apa yang awak bincang dalam kumpulan. Kemudian yang seterusnya ialah rujukan. Rujukan ni ada yang saya post kat MTK itu. MPP sebelum post saya bagi satu buku. Satu buku tu awak carilah buku STP. Yang satu buku yang saya post hari tu, buku tu memang saya pakai lah. Memang saya pakai. Okey, lagi ada tak masalah? Okey, baik, saya masalah. Okey, cikgu rasa semua bahagian ni semua cikgu dah beritahu macam mana nak buat. Cikgu tunggu awak buat saja. Ingat bahagian pengiraan kena pakai tulisan tangan. Pengiraan kena pakai tulisan tangan. Jangan lupa, tolong hantar senarai nama kumpulan. Kalau tak hantar, cikgu tak boleh. Nanti markah tak sama ikut kumpulan nanti. Okey, sekian saja untuk hari ini. Ini apa bahannya? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.